اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. Alhamdulillah, kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, dan kita ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan hari ini untuk kita lebih baik daripada semalam, dan esoknya lebih baik daripada hari ini. Allahumma amin. Hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang budiman, agak lama kita tak bersua dalam pengajian kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani Al-Jawi. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, kita berada di permulaan tahun Hijriyah 1443. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dan serius dalam perkara akhirat. Untuk itu malam ini kita akan melihat panduan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah.
Al-Imam Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijriah, mujaddid awal kurunnya ke-6. Beliau dalam kitab yang sangat berharga ini memberi petunjuk untuk bagaimana seorang yang bertakwa menjalani kehidupannya setiap hari, supaya hijrah kita, walaupun pada asalnya adalah hijrah hissiyah, perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Rasulullah SAW ketika umur 53 tahun berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu hijrah yang paling agung. Kemudian baginda beberapa kali masuk semula ke Makkah, sehingga pada tahun 8 Hijriyah baginda masuk semula ke Makkah untuk pembukaan Makkah, Fathu Makkah. Ketika itu baginda menyebutkan la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah secara fizikal hissiyah selepas pembukaan Makkah ini 8 Hijriyah, walakin jihadun wa niyyah. Tetapi hijrah itu tetap ada dari segi jihad, pengorbanan, dan niat. Dari segi niat. Kerana itu, hijrah daripada tidak baik ke arah yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, itu adalah sangat penting dan berterusan dalam kehidupan. Kita ingin untuk menggapai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syurga itu adalah untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Takwa adalah hidayah. Hidayah adalah takwa. Hidayah ada permulaan. Itulah namanya takwa yang zahir. Hidayah ada pengakhiran. Itulah namanya takwa yang batin. Takwa bermaksud taat. Taat melakukan apa yang disuruh oleh Allah secara zahir. Taat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara zahir. Itulah namanya Bidayatul Hidayah. Sesuai dengan buku ini, kitab ini Bidayatul Hidayah. Dan ia nanti akan bawa kepada taat, buat apa yang disuruh oleh Allah secara batin, hati, dan tinggal taat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara batin, hati. Itu namanya Nihayatul Hidayah. Hidayah pengakhiran ataupun pengakhiran kemuncak kepada hidayah. Jadi hidayah ada dua, permulaan dan pengakhiran. Permulaan hidayah itu adalah takwa yang zahir. Pengakhiran hidayah itu adalah takwa yang batin. Mari kita lihat apakah panduan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah untuk kita menjadi orang yang bertakwa, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tetapi setiap hari. Beliau menyusun untuk jadi orang yang bertakwa, hendaklah disusun jadual itu. Bermula sebelum subuh sehingga waktu syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak, malah sehingga kita tidur dan bangkit daripada tidur. Beliau mengatakan, bangunlah sebelum subuh supaya kita dapat kerjakan solat tahajud malam, dan paling kurang kita bersedia untuk solat subuh berjamaah. Sudah pasti kita menutup aurat, memakai pakaian. Dalam kitab Bidayatul Hidayah diceritakan, diperincikan satu-satu. Apa niat kita, niat yang baik, jangan kita sombong dan sebagainya. Malam ini kita buat rumusan sahaja untuk lebih lagi pendetailan kembali pada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau perlu qada hajat, hatta qada hajat sebegini pun ada tata caranya dan adab-adabnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Umpamanya masuk ke tandas dengan kaki kiri, membaca doa sebelum masuk tandas, beralas kaki dan adab-adab yang lain. Berwuduk
cara wuduk disebutkan dengan detail di dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk orang yang bertakwa dapat lakukan mana yang fardu, mana yang sunat, tinggalkan yang makruh dan yang membatalkannya. Kalau perlu mandi hadath, ada caranya. Kalau perlu bertayamum, ada caranya dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi. Kemudian untuk orang lelaki sangat baik untuk pergi ke masjid. Alhamdulillah, kita sudah fasa pandemik yang alhamdulillah sudah boleh membenarkan untuk kita ke surau masjid sudah. Jadi yang lelaki ambillah peluang ini seperti kita selalu lakukan sebelum pandemik untuk pergi ke surau masjid. Ada adab-adabnya. Malah ketika nak masuk ke dalam masjid diajar oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini supaya terpandu dan benar mendapat ganjaran yang besar. Daripada subuh ke syuruk, panduan Al-Imam Al-Ghazali adalah solat qabliyah subuh jangan tinggal, fadilat yang sangat besar. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa dalam dunia? Dengan kemewahan, kemegahan, kekayaan. Itu tidak ada apa-apa nilainya dibandingkan dengan solat subuh itu sebelum. Kalau begitu besar pahala 2 rakaat sebelum subuh, bagaimana dengan pahala solat subuh? Masya Allah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-layla nisfah. Siapa yang solat isyak berjamaah, seumpama mendapat separuh malam tu dia kerjakan amalan, pahalanya. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh secara berjamaah baginya pahala, seumpama sepanjang malam itu dia tidak tidur, dia mengerjakan amal ibadat kepada Allah. Selepas subuh lakukan 4 perkara. 1, membaca doa yang datang daripada Nabi, para sahabat, salihin dan lain-lain. Yang kedua, bertasbih dan berzikir. Rujuklah dalam buku-buku zikir, buku-buku tasbih supaya kita dapat lakukan dengan istiqamah. Membaca Al-Quranul Karim jangan ditinggalkan. Terutama sekali surah-surah yang punya fadilat-fadilat yang tertentu. 3 surah yang disebut Al-Mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan tidak baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Siapa yang baca 3 kali pagi, Allah akan jaga dia daripada syaitan sampai ke petang. Siapa yang baca 3 kali petang, 3 surah tadi sebanyak 3 kali, Allah akan jaga sampai pagi esok hari. Jangan ditinggalkan. Surah Al-Mulk Tabarak, jangan tidak dibacakan setiap malam. Kalau tak sebelum subuh pun, selepas maghrib dah baca dah, supaya kita tidak mengantuk nanti dan terlepas baca. Demikian bertafakur dan muraqabah. Apa yang dipikirkan, ditafakurkan, dimuraqabahkan? Fikir dosa, kesalahan, kejahatan, ketaksiran, kekurangan dalam ibadah, supaya kita dapat jauhi kejahatan dan kita bertaubat dan bersungguh dalam ibadah. Fikirkan siksa yang sakit dan kemurkaan Allah yang besar, supaya terpelihara diri jangan berbuat dosa. Niat untuk buat baik pada seluruh makhluk. Niat sahaja dapat pahala. 1 pahala. Ketika meniatkan yang baik itu lalu kita lakukan, dapat 10 pahala. Umpama kita niat untuk kita bantu suami yang sakit ataupun isteri yang sakit. Niat tu saja dapat 1 pahala. Ketika membantunya, memandikannya, memberikan susu padanya, memudahkan urusannya, dapat 10 pahala. Sebab sesuatu yang diniatkan lalu dilakukan akan mendapat 10 pahala. Sesuatu yang diniatkan baik tapi tidak dilakukan akan mendapat 1 pahala. Niat tidak sibuk sepanjang hari melainkan dengan ibadah kepada Allah. Pilih ibadah yang afdal. Fardu dengan sunat, kita buat yang fardu. Barulah yang sunat. Jangan buat yang sunat, tinggalkan yang fardu. Dalam bersedekah, sedekah lebih afdal untuk ayah ibu dulu, untuk adik-beradik yang memerlukan, untuk kaum kerabat,
sanak saudara, barulah jiran-jiran, barulah orang yang lebih jauh lagi. Ingat kematian itu sangat dekat, supaya kita tidak sangat tenggelam dalam hiburan dan kemewahan dunia. Itu antara yang difikirkan, ditafakurkan oleh orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, daripada waktu syuruk sehingga ke zuhur, apa yang harus dilakukan? Solat sunat isyraq, jangan tinggal. Siapa yang solat sunat isyraq, pahalanya dapat satu haji dan satu umrah. Solat sunat istikharah, supaya Allah tunjukkan pekerjaan yang akan kita lakukan pada hari itu. Solat sunat duha, untuk ingat kepada Allah. Solat sunat duha adalah solat sunat awwabin. Solat sunat awwabin, iaitu orang yang kembali kepada Allah ketika orang lain sibuk. Ketika siang dipanggil ad-duha, ketika malam dipanggil awwabin. Seterusnya, lakukan 4 perkara ini. Kalau boleh, belajar ilmu yang bermanfaat. Apa dia ciri ilmu yang bermanfaat? Ada 7. Sesuatu yang menambahkan takut kepada Allah. Ketika kita mendengar ada orang berbicara tentang agama di televisyen, di YouTube, baca kitabnya, online contohnya, menambahkan takut kepada Allah. Itu antara ciri ilmu yang baik. Tapi kalau mendengar rasa kasar, rasa dapat nak melawan perintah Allah, itu tidak. Ilmu bukan ilmu yang bermanfaat. Orang yang takut pada Allah akan dekat kepada Allah. Orang yang takut kepada makhluk akan lari daripada makhluk. Menambahkan basirah, penglihatan batin terhadap keaiban diri, sehingga tidak ada masa nak menceritakan keaiban ataupun memikirkan keaiban orang lain. Sesuatu yang menambahkan ma'rifah untuk beribadah pada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Contoh, ketika kita mendengar Imam Syafi'i boleh khatam 30 juzuk Al-Quran setiap hari, maka kita pun nak juga buat seperti beliau, walaupun mungkin tidak mampu. Tapi tidak ditinggalkan terus membaca Al-Quran itu. Ilmu yang bermanfaat mengurangi suka pada dunia, tetapi menambahkan gemar kepada akhirat, keinginan kepada akhirat. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Membuka basirah, penglihatan batin terhadap kerosakan sesuatu yang merosakkan amal, hasad, dengki, lalu dijauhi. Ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita tahu tipu daya, helah syaitan. Kalau ada 7 ciri ilmu ini 7 ciri ini bermakna ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Baik diucapkan oleh seseorang, didengar daripada televisyen dan didengar daripada radio dan dilihat daripada televisyen, ataupun dibaca daripada bukunya, ataupun majalahnya, ataupun artikelnya. Ada 7 ilmu ini, itu bermakna tulisan yang sangat baik, penyampaian dan pengucapan yang berguna. Kalau tidak boleh belajar ilmu yang bermanfaat, buat ibadah sunat, solat sunat, baca Al-Quran, puasa sunat, lain-lain. Tak boleh juga untuk hari itu buat amal bakti, amal sosial, bantu orang, bantu jiran, bantu masyarakat. Ada setengah tempat ada PKPD sekarang ini, maka kita tolong hantar bantuan. Kalau tak boleh menghantar, kita tolong agih-agihkan yang telah disedekahkan orang dan pelbagai. Tak boleh juga buat 3 perkara ini, jagalah diri sendiri. Jangan sibuk menimbulkan sesuatu yang tidak baik pada jiran, pada masyarakat. Jaga keluarga, jaga anak-anak isteri, jangan sampai mengaibkan ataupun melanggar perintah Allah. Jaga diri sendiri. Kemudian, sebelum zuhur qailulah. Apabila masuk zuhur, nak ke asar, qabliyah zuhur dahulu. Jangan tinggal. Solat 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas isyak. Pahala 4 rakaat selepas isyak, itu seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 1 rakaat, kata ulama, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama dengan 30,000 rakaat. 4 rakaat
itulah menjadi 124,000 pahalanya untuk satu. Untuk sebelum zuhur sama juga dapatlah kita pahala seperti mengerjakan 240,000 rakaat untuk sehari dan semalam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, arba'un qabla zuhri ka'idlihinna ba'dal isya. 4 rakaat sebelum zuhur sama pahalanya dengan 4 rakaat selepas isya. Wa arba'un ba'dal isya ka'idlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat selepas solat isya pahalanya sama seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Solat zuhur kemudian ba'dah zuhur. Kemudian lakukan yang seperti tadi, belajar ilmu yang bermanfaat, khidmat kepada guru, ulama, baca Al-Quran, zikir, urusan diri. Ketika masuk asar, nak ke maghrib, usahakan qabliyah asar 4 rakaat, jangan tinggal. Itu pahala sangat besar dan diselamatkan diri orang itu daripada api neraka. Selepas solat asar, lakukan yang tadi juga. Belajar ilmu yang bermanfaat, khidmat pada guru, ulama, orang saleh, ayah ibu, baca Al-Quran, zikir, urusan sendiri. Nak masuk maghrib dengan isya, usahakan berada di masjid ataupun di rumahnya. Kita sekarang ni tempoh sekarang COVID ini, berada di masjid ataupun di rumah paling kurang sebelum masuk maghrib. Baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Ketika masuk maghrib, solat sunat qabliyah maghrib kalau sempat. Di rumah insyaAllah sempat. Kalau di masjid, kita tengok keadaan. Solat maghrib dan ba'diyah maghrib. Solat awabin jangan ditinggalkan. Pahalanya seperti mendapat 12 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin. Siapa yang solat selepas maghrib sunat 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu. Tidak dia selangi ketika mengerjakannya itu dengan perkataan yang tidak elok. Udilna lahu ibadata intai asyrata sanah. Maka solat 6 rakaat tadi sama pahalanya 12 tahun ibadah diterima oleh Allah. Ini ibadah memanjangkan umur. Katalah umurnya 50 tahun. Ketika dia solat itu awabin sekali, umurnya seolah-olah 62 tahun. Sebab 62 tahun seolah-olah dia ibadah diterima oleh Allah. Malam esok pula umurnya jadi berapa? 74 tahun campur 12 tahun lagi, campur 12. Walaupun umur still 50 tahun, itulah untungnya. Jangan tinggalkan hadirin. Lihat buku-buku tentang solat awabin ini dan rawatib yang ini. Al-Faqir ada menulis khas tentang anugerah Allah dalam solat rawatib. Ini lengkap 26 rakaat solat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Muakkad dengan tidak muakkad. Tambah solat sunat yang kita sebut ini. Isyraq, solat sunat duha, solat sunat awabin. Nanti boleh rujuk dalam kitab ini. Juga kitab-kitab yang lain. Kemudian Imamul Ghazali mengajar isya sebelum nak tidur apa yang harus dilakukan. Qabliyah isya, solat sunat isya, dan ba'diyah isya tadi jangan tinggal 4 rakaat. Lakukan belajar ilmu yang bermanfaat. Kita tak bolehlah di solat masjid dengan kuliah sekarang ni kan. Tapi ada juga kuliah online. Belajar itu termasuk baca Al-Quran, zikir dan lain-lain. Sebelum tidur, solat witir. Kalau takut terlepas ya. Hatta selepas tidur pun Imamul Ghazali mengajar kita. Untuk bangun malam, kerjakan solat sunat, tasbih jangan tinggal. Ini solat sunat yang terbaik sebab diajar khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ayah saudara baginda Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, solat sunat tasbih sangat mulia. Solat itu sudah mulia. Dalam solat itu ada tasbih lagi, tahmid, tahlil, ada hauqalah siapa yang nak sambung. 300 kali dalam 4 rakaat. Kalau malam dikerjakan 2 rakaat, salam, angkat lagi. Kalau siang dikerjakan 4 rakaat sekaligus. Jangan ditinggalkan. Menghapuskan dosa. Yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Yang sengaja, tidak sengaja. Yang kecil-kecil itu pasti. Yang besar, kena taubat, nasuhah kepada Allah. Demikian solat sunat istikharah, solat sunat taubat, solat sunat tahajud dan lain-lain. Inilah gambaran